kan. Para ulama mengatakan bahawa tidak ada riwayat-riwayat yang sahih yang menceritakan bahawa Abu Lahab ni gembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada riwayat yang sahih yang mengkaitkannya dengan Suwaibah, yang katanya Suwaibah ni pergi jumpa dengan bos dia, majikan dia Abu Lahab, bagi tahu tentang kelahiran Nabi. Lepas tu Abu Lahab merdekakan Suwaibah sebab gembira sangat dengan good news yang Suwaibah bawakan kepadanya. Cerita ni tidak benar. Cerita ni tidak benar. Tidak ada dalil yang sahih berkenaan dengan cerita ini. Itu yang kedua. Yang ketiganya, dalam kisah yang didakwa bahawa Abu Lahab telah memerdekakan Suwaibah tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah ni para ulama dia analyze, dia buat analisa. Satu, dari segi riwayat, kita dah sebut tadi, riwayat itu mursal, kan, dia tidak bersambung sampai dekat Nabi, dia tidak marfu' sampai kepada Nabi, dia datang daripada peringkat tabi'in. Lepas tu ulama pula dia compare and contrast, dia banding cerita ni dengan cerita-cerita lain yang sahih yang ada dalam kitab-kitab sirah yang ditulis oleh para ulama. Bila mereka compare, mereka buat perbandingan, mereka dapati bahawa cerita Abu Lahab ni dia contradict, ada discrepancies, bertentangan dengan riwayat yang ada dalam kitab-kitab sirah tentang Abu Lahab memerdekakan Suwaibah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan benda tu berlaku mana Suwaibah dibebaskan, dimerdekakan selepas Nabi disusukan beberapa lama. Faham kan? Bukannya ketika Suwaibah pergi bagi tahu kepada Abu Lahab. Mana Suwaibah dia menyusukan Nabi, kan, beberapa lama, kan, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, barulah mana Nabi dah dewasa, barulah Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Dan apa kata komen daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala tentang cerita ini? Imam Ibn Hajar kata, yang ada dalam kitab-kitab sirah, dia kata bertentangan dengan cerita Abu Lahab memerdekakan Suwaibah sebab gembira dengan kelahiran Nabi. Dia kata bertentangan, tidak sama. Sebab apa dia kata? Sebab Nabi disusukan pada kadar waktu yang lama. Bukannya pada hari kelahiran dia Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Kemudian dalam kitab At-Tabaqat, kan, oleh Ibnu Sa'ad, diriwayat daripada Muhammad bin Umar Al-Waqidi dan daripada ramai ulama, mereka mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan silaturrahim kepada Suwaibah ketika Nabi berada di Mekah, dan Khadijah juga memuliakannya sedangkan dia pada waktu itu masih pada status hamba abdi. Suwaibah masa tu masih lagi hamba abdi. Dan baginda meminta kepada Abu Lahab untuk menjualnya untuk dimerdekakan, tetapi Abu Lahab enggan. Maknanya bila Nabi dah dewasa, Suwaibah masih lagi menjadi hamba abdi kepada Abu Lahab. Maka cerita tu memang tidak benar, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita tengok antara sunnah, kan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjasa kepada dia macam Suwaibah yang jaga dia pada waktu kecil, yang menyusukan dia, Nabi bila pergi ke Mekah, Nabi cari Suwaibah dan buat baik kepada Suwaibah. Ini antara benda yang kita kena buat promosi, kita kena sebarkan kepada masyarakat. Kalau nak ikut Nabi, antara benda hak Nabi buat ialah siapa-siapa yang pernah buat baik dengan kita, yang pernah jaga kita dan sebagainya, kita kena ziarah dia dan buat baik dengan dia. Orang kita, tuan-tuan sekalian, sunnah yang ni dia tinggal. Ramai yang tinggal.
Oh, ni mak dia yang jaga dia dulu ni. Panggil mak. Sebab apa? Sebab dia yang jaga. Dia yang tolong susu, tak kira lah susu badan ke susu botol dan sebagainya. Tapi orang kita sekarang ni, dia tak ada lagi kata bila balik ke tempat dulu masa anak kita kecil, dia bawa pergi dekat jumpa pengasuh. Buat baik dengan pengasuh. Jalinkan silaturrahim ataupun ukhuwah, kan, dengan orang yang duk jaga anak kita masa kecil-kecil dulu. Ini antara benda yang kita kena buat, tuan-tuan. Ni bulan, orang Melayu kata bulan Maulud ataupun Maulidur Rasul, Maulid, kan, Maulidur Rasul. Yang paling bagusnya, tuan-tuan, bukannya kita bawa orang mana-mana yang kononnya dia cucu cicit Nabi apa semua setakat tu. Itu pun banyak dah pihak berkuasa agama telah buat keputusan batalkan program, kan, batalkan program. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab dalam negara kita pun ramai cucu cicit Nabi. Hak mana nama Said? Ada sini nama Said. Hak mana Said tu cucu cicit Nabi. Hak nama Syarifah, kan, semua cucu cicit Nabi. Pasal apa, tuan-tuan, tak jemput dia datang masjid, kat depan ni? Sebab dia cucu cicit Nabi. Tiba-tiba panggil daripada luar negara, yang mana di negara dia pun pertikai dia tu siapa, dan kita angkat dia. Kalau kita angkat dia sebab dia cucu cicit Nabi dan dia menyampaikan ilmu yang benar, itu bagus. Kita memang disuruh memuliakan Ahlul Bait, tapi bukan semata-mata kerana keturunan, tetapi dia tidak mengajak kita kepada berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini antara cerita, kan, yang mana Nabi, bila Nabi balik ke Mekah, Nabi cari balik Suwaibah dan menjalinkan hubungan silaturrahim. Kita pun macam tu, tuan-tuan. Kita ada anak ataupun kita sendiri, dulu kita tahu kita ada pengasuh kita masih hidup dan sebagainya, buat baik. Kita jumpa dia, bagi hadiah dekat dia, layan dengan baik, tutur kata dengan baik, kerana ini antara ajaran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi berdasarkan apa yang disebut dalam At-Tabaqat oleh Ibnu Sa'ad, dia kata bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Suwaibah masa tu masih lagi status dia hamba abdi. Maknanya cerita Abu Lahab memerdekakan Suwaibah sebab Nabi lahir, cerita itu tidak benar, kan, cerita itu tidak benar.